Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pelajar. Kita dah masuk minggu yang seterusnya. Untuk pada minggu ni kita akan belajar dengan subjek Bahasa Melayu. Seperti biasa Ustaz dah sediakan muka surat 54 daripada buku teks. Kalau kita lihat dekat sini, buku teks muka surat 54, tajuknya adalah kata hubung. Kata hubung yang kamu nampak dekat sini. Sebelum tu kita faham dulu apa itu kata hubung. Kalau kita lihat dekat info bahasa, kata hubung ialah perkataan yang menggabungkan dua binaan ayat. Kata hubung ni ialah perkataan yang menggabungkan dua binaan ayat, bermakna ada dua ayat. Di tengah-tengah tu ada satu perkataan yang dipanggil kata hubung untuk menyambung dua ayat tersebut. Contoh kat sini, dan, sambil, kerana, atau, itu adalah kata hubung. Untuk lebih pemahaman, kita baca teks yang telah disediakan, tajuknya Cantik dan Sihat. Hana ditemani oleh ayahnya ke klinik pergigian Dr. Huda untuk membuat pemeriksaan gigi. Hana keluar dari kereta lalu Hana keluar dari kereta, itu dah satu ayat. Berjalan bersama dengan ayahnya, itu pun dah satu ayat. Untuk sambungkan kedua-dua ayat ni, kita gunakan kata hubung lalu. So dia akan jadi Hana keluar dari kereta lalu berjalan bersama dengan ayahnya ke klinik. Ada lagi satu contoh dekat sini. Mereka berjalan sambil berbual. Mereka berjalan. Mereka berjalan tu dah satu perbuatan ataupun satu ayat. Berbual-bual tu adalah satu perkara yang lain. Untuk kita gabungkan berjalan dan berbual-bual ni, kita kena letak satu perkataan kata hubung. So dekat sini dia dah bagi jawapan, mereka berjalan sambil berbual-bual. Sambil itu adalah kata hubung. Kita teruskan lagi. Doktor memeriksa gigi Hana di dalam bilik rawatan. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan. Lepas tu tempat kosong membaca surat khabar. Dia ada dua perbuatan kat situ, ada dua ayat. Menunggu dan membaca surat khabar. Menunggu di luar bilik rawatan. Jawapannya adalah sambil. Kata hubung yang digunakan adalah sambil. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan sambil membaca surat khabar. Kat sini ada lagi satu contoh, kalau kamu boleh nampak. Gigi Hana bersih dan cantik. Nak menggabungkan bersih dan cantik, kita tak boleh buat ayat gigi Hana bersih cantik. Itu dah salah. So nak gabungkan bersih dan cantik tu, kita kena letak kata hubung di tengah-tengah. Dan kata hubung yang sesuai adalah dan. Gigi Hana bersih dan cantik. Itu adalah kata hubung. Seterusnya Ustaz akan terangkan serba sedikit tentang kata hubung. Kalau kamu dapat lihat kat sini, kejap ya. Kita pergi satu persatu. Dan. Untuk dan, kata hubung yang pertama, dan, untuk menggabungkan unsur yang sama ataupun situasi ataupun keadaan yang sama. Untuk menggabungkan unsur yang sama. Contoh ayat dekat sini, Ayu dan kakaknya. Sebab Ayu dan kakaknya menyapu sampah di halaman rumah. Kamu nampak dekat sini dua perbuatan yang sama, iaitu menyapu sampah di halaman rumah, tetapi dilakukan oleh dua orang, Ayu dan kakaknya. So kita tak bolehlah cakap Ayu kakaknya. Kita kena letakkan kata hubung dan Ayu dan kakaknya menyapu sampah di halaman rumah. Seterusnya atau ni menunjukkan pilihan. Contoh ayat, saya suka nasi goreng atau mi goreng. Itu adalah kata hubung yang sesuai. Apabila nak menunjukkan tentang sesuatu pilihan. Seterusnya serta ni pun kata hubung. Untuk menanyakan maksud
bersama-sama. Okey, untuk menanyakan maksud bersama-sama. Contoh dekat sini, pemenang itu menerima cek serta tiket percutian. Okey. Melancong ke luar negara. Okey, ini menanyakan maksud bersama-sama. Yang maksudnya bersama-sama, dia dapat dua benda tu dalam keadaan yang serentak. Okey, seterusnya lalu. Lalu adalah untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Okey, secara berturut-turut. Dia melakukan satu perbuatan, selepas tu dia lakukan lagi satu perbuatan yang lain. Okey. Contoh ayat dia mengambil kerusi lalu duduk di situ. Dia ambil kerusi lalu dia duduk di situ. Dia terus buat benda tu. Okey. Seterusnya sambil digunakan untuk sedang melakukan sesuatu yang lain juga. Okey, dia tengah buat satu perbuatan dalam masa yang sama, dia melakukan perbuatan yang lain. Contoh ayat, Suzy memandu kereta sambil menyanyi. Okey, dia bawa kereta, memandu kereta sambil menyanyi. Okey, seterusnya untuk. Okey, digunakan, ditentukan, disediakan, khas bagi sesuatu. Untuk ni ditentukan, disediakan, khas bagi sesuatu. Contoh, ibu menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Menyediakan makanan. Okey, ibunya menyediakan makanan khas untuk berbuka puasa. So, kat sini perkataan yang sesuai untuk kata hubung adalah untuk. Okey, seterusnya adalah kerana. Kerana digunakan untuk menunjukkan sebab ataupun alasan. Okey, menunjukkan sebab ataupun alasan. Contoh ayat, Darwish tidak ke sekolah kerana demam. Alasan dia demam. So, jadi kat sini kita gunakan kata hubung kerana. Okey, saya rasa untuk penjelasan Ustaz untuk kata hubung sampai di sini saja. Sekiranya kamu ada masalah, kamu boleh hubungi Ustaz ataupun kita berjumpa pada hari Khamis untuk kita buat ulang kaji. Okey. Selepas ni Ustaz akan bagi kamu sedikit latihan. Ustaz harap kamu boleh jawab dengan baik latihan yang Ustaz berikan. Okey, dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.